Maka di sini timbul perkataan jamaah. Maka ulama berbincang, apa yang dimaksudkan dengan jama'atul muslimin? Al-Imam Syatibi dalam kitab dia Al-I'tisam, dia memberikan pelbagai tafsiran ulama dalam memaknakan jamaah muslimin. Kerana kita nak bincang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kena faham dulu jamaah muslimin ni apa dia. Kerana Ahlus Sunnah orang yang berpegang dengan sunnah, orang yang sayang sunnah, orang yang bela sunnah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah maksudnya Ahlul Jamaah, orang yang bersama dengan jamaah, orang yang bersama dengan jama'atul muslimin dan beriltizam dengan jamaah muslimin. Maka siapa dia jamaah muslimin ni? Al-Imam Syatibi dia bawa berbagai tafsiran. Tafsiran yang pertama ialah tafsiran yang mengatakan jamaah muslimin ni, mereka mengatakan as-sawadul a'zam. As-sawadul a'zam. Tafsiran ni datang daripada Abu Mas'ud Al-Ansari. Apa maksud as-sawadul a'zam? Golongan majoriti. Maka orang pun dia salah faham. Dia kata macam mana pun kita kena tengok yang majoriti lah. Oleh kerana majoritinya yang ni, maka yang ni yang betul. Tak, bila kita sebut majoriti, bukan majoriti zaman ni. Bukan majoriti zaman ni. Majoriti zaman sahabat dan salaf. Yang mana Nabi didik golongan sahabat ni dengan sebaik-baik didikan, maka majoriti sahabat, majoriti umat Islam di zaman tu berada di atas kebenaran. Mereka lah al-jamaah. Itu yang dimaksudkan dengan as-sawadul a'zam. Majoriti bukan setiap masa benar. Zaman salaf, ya mereka benar. Tapi zaman ni tak boleh lah. Kerana kalau nak kira zaman ni, kau nak kira lah, susah juga. Sebab orang buat haji kat Mekah dengan orang yang pergi Karbala hari 10 Muharram, yang buat apa ni ziarah di Karbala tu ramai lagi. Kalau ikut main majoriti, nampak macam dia betul lagi kan? Oh, jenuh. Dan Nabi pun memberikan isyarat. Nabi memberikan isyarat yang mana akhir zaman nanti Islam akan kembali asing. Islam akan kembali asing. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariba. Islam bermula asing dan akan pusing kembali. Dia akan pusing menjadi asing. Walaupun Islam pernah menang, pernah menjadi majoriti, pernah menjadi dominan, tetapi di akhir zaman, dekat-dekat nak kiamat, Islam akan menjadi asing. Bahkan di zaman Sufyan Al-Thawri, dia pernah menyebut, dia kata, kalau kamu jumpa ahli sunnah di mana-mana, sampaikan kepada mereka salam aku, kerana mereka pada hari ini sedikit. Sufyan Al-Thawri, zaman Sufyan. Apatah lagi zaman ni. Maka Abu Mas'ud Al-Ansari kata sawadul a'zam zaman dia, majoriti zaman sahabat. Tafsiran yang kedua, mereka mengatakan yang dimaksudkan dengan talzam jama'atul muslimin, kamu kena beriltizam dengan jamaah muslimin, jama'atul sahabah. Sebenarnya tak ada beza dengan yang pertama dengan kedua ni. Kumpulan sahabat Nabi, kerana sahabat Nabi ni adalah orang yang dididik oleh Nabi SAW. Maka cara mereka beragama itu cara beragama yang terbaik. Kena tengok macam mana cara mereka beragama. Cara sahabat beragama, mereka bukan suka-suka mereka asal baik, apa salahnya. Tak. Itu bukan metodologi sahabat. Metodologi sahabat, apa saja yang Nabi tak buat, mereka akan tahan sehingga mereka nampak alasan yang kukuh untuk dilakukan. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika mana dipropos ataupun dicadangkan oleh Umar untuk mengumpulkan Al-Quran. Apa jawapan Abu Bakar? Kaifa af'al syai'an lam yaf'alhu Rasulullah? Macam mana aku nak buat satu benda yang Nabi tak pernah buat? Ini metodologi mereka, bukan main senang-senang buat. Sehingga Umar kata apa? Hadza insyaallah khair. Ini
sangat-sangat baik. Umar yakinkan dia, ada keperluan yang tak ada pada zaman Nabi, tetapi zaman kita perlu untuk dikumpulkan Quran dalam satu mushaf. Zaman Nabi tak perlu. Keperluan itu tidak begitu mendesak, kerana Quran masih turun. Maka Abu Bakar baru nampak, oh ada keperluan. Zaman Nabi tak ada lagi. Maka baru dia setuju. Ini pegangan sahabat. Maka kita kena ikut macam mana cara sahabat beragama. Itu tafsiran nombor 2. Tafsiran nombor 3 ialah tafsiran yang mengatakan jamaah ini adalah ulama-ulama mujtahidin, yang mana semua ulama-ulama mujtahidin ini mereka bersama ataupun mereka mengambil agama daripada kalangan sahabat. Sebab itu Abul Muzaffar As-Sam'ani, seorang ulama besar, ulama usul fiqh, usuli, dia mengatakan, dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kebenaran dan akidah yang sahih itu melainkan ia berada di golongan ahlul hadis wal athar. Aballahu ayyakuna al-haq wal aqidatu sahihah illa ma'a ashabil hadis, ma'a ahlil hadis wal athar. Allah sekali-kali tidak akan jadikan kebenaran dan akidah yang sahih melainkan akidah yang sahih dan kebenaran itu berada di kalangan ahli hadis dan athar. Pasal apa? Li'annahum akhadhu dinahum qarnan min salaf. Mereka mengambil agama mereka daripada kurun yang berlalu, daripada golongan salaf. Itu tafsiran yang ketiga. Tafsiran yang keempat, mereka mengatakan jamaah ialah ijma'. Kerana ada hadis, walaupun dipertikaikan oleh ulama sanad dia, yang Nabi kata lan tajtami'a ummati ala dhalalah. Umat aku tidak berpakat dalam perkara yang sesat. Apabila ulama mujtahid telah berijma', kita tak boleh keluar daripada tu. Pun tak lari jauh juga daripada jamaah sahabat. Tafsiran yang terakhir, yang mana saya setuju dengan tafsiran ni, bila disebut ahlu sunnah wal jamaah, jamaah tu siapa? Jamaah tu ialah tadi ahlu sunnah yang berpegang dengan sunnah apabila mereka berpakat memilih seorang imam, memilih seorang pemimpin, yang mana pemimpin itu telah disepakati oleh umat untuk dilantik sebagai pemimpin. Mereka duduk di bawah pemerintahan pemimpin tu, maka mereka tidak mengangkat senjata lawan pemerintah yang telah dipilih, maka mereka dianggap sebagai jamaah. Siapa dia? Ahlu sunnah yang telah berpakat nak lantik seorang pemimpin, dan mereka duduk di bawah pimpinan itu, mereka tak angkat senjata lawan pemimpin tu, maka mereka digelar sebagai jamaatul muslimin. Itu yang digelar sebagai jamaatul muslimin. Dan saya setuju, inilah pendapat Al-Imam At-Tabari, dan demikian juga yang disebut oleh Ibn Abdul Bar dalam kitab dia At-Tamhid. Demikian juga yang dipersetujui oleh Al-Baydawi, dan pendapat ni juga pendapat yang mana Ibn Hajar cenderung kepadanya. Maka kalau kita tengok dalam negara kita ni, kita ahli sunnah semua kan? Ada Syiah sini? Tak ada kan? Kita ahli sunnah semua. Kita duduk di bawah satu pemerintahan. Kalau federal, persekutuan tu yang di Pertuan Agong lah. Kalau negeri ni, sultan lah. Maka kita dah pakat nak duduk di bawah pemerintahan sultan negeri ini, maka kita dilarang untuk angkat senjata lawan sultan. Sebab tu sultan, tauliah semua datang daripada dia. Kita nak kahwin wali hakim sultan kan? Kalau yang tak ada sultan agung lah. Maka itu dipanggil sebagai imam. Ahli sunnah tak bagi kita lawan, angkat senjata menentang dia, kerana keburukan lebih besar daripada kebaikan. Kalau dia tak bagus pun, kita kena nasihat dia. Kita kena tahu makna jamaah ni tuan-tuan, supaya kita betul-betul jelas
dengan perkataan ni supaya orang tak salah guna. Saya bimbang kalau perkataan ni disalah guna, kita letak bukan pada tempat, bahaya. Kerana ada sebahagian orang kadang-kadang dia claim kumpulan dia jemaah muslimin. Maka mana-mana orang yang tak bersama dengan kumpulan dia, dia kata terkeluar daripada jemaah muslimin. Ini sangat bahaya. Kumpulan-kumpulan tertentu dia tak boleh claim. Kerana kita kata ahlu sunnah. Ahlu sunnah. Kalau kat Malaysia ni, kita lah yang duduk bawah sultan. Kalau dia nak tubuh satu kumpulan, dia nak perjuang Islam, dia jemaah Islamiah, jemaah Islam. Tapi nak claim dia jemaah muslimin, tak boleh. Kenapa tak boleh? Apa salahnya saya nak namakan diri saya jemaah muslimin? Tak boleh. Kerana jemaah muslimin ni dia ada hak yang Nabi bagi kat dia khas. Apa dia? Siapa yang keluar daripada kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah, duduk di bawah pemerintahan Islam, di bawah pemerintahan pemimpin Islam, kalau siapa keluar, Nabi sebut dalam beberapa hadis, Nabi kata, man faraqal jamaah qida shibrin faqad khala'a ribqatal islan min unuqih. Sesiapa yang berkeluar daripada jemaah muslimin walaupun sejengkal, maka dia seolah-olah telah menanggalkan kalungan Islam daripada tengkuk dia. So kalau kita nak claim kumpulan kita lah jemaah muslimin, siapa keluar, maka kita akan kata siapa keluar daripada kumpulan kita seolah-olah telah sesat. Bahkan ada satu hadis Nabi sebut, man faraqal jamaah fa innahu man faraqal jamaah shibran famata illa mata mitatan jahiliyah. Sesiapa yang keluar daripada jemaah walaupun satu jengkal, jemaah muslimin, walaupun satu jengkal, dia mati, dia tak mati melainkan mati jahiliyah. So kalau kita claim kumpulan kita, satgi kita akan menyesatkan orang tanpa sebab. Bukan tu je, bahkan kita boleh kata halal darah. Ini sangat bahaya. Apa Nabi sebut dalam hadis riwayat Muslim? Nabi kata, man atakum wa amrukum jami' yuridu an yufarriqa jama'atakum wa yashqa 'asakum faqtuluh. Man atakum wa amrukum jami' ala rajulin wahid yuridu an yufarriqa jama'atakum wa yashqa 'asakum faqtuluh. Nabi kata, sesiapa yang datang kepada kamu sedangkan urusan kamu jami', urusan kamu itu berpakat melantik seorang pimpinan dan pemimpin, tiba-tiba dia datang, dia nak pecah belahkan jamaah kamu, dia nak musnahkan tonggak kamu, maka kamu boleh bunuh dia. So kalau kita salah tafsir, satgi kita kata orang yang keluar pada kumpulan kita boleh bunuh, sedangkan tafsiran itu tafsiran yang salah. Tafsiran itu tafsiran yang sangat-sangat bahaya. So kita kata, bila disebut sebagai ahlu sunnah wal jamaah tu apa dia? Ahlu sunnah wal jamaah ialah ahli yang sangat-sangat cintakan sunnah, yang mengamalkan sunnah, yang membela sunnah, yang menyampaikan sunnah. Dan al-jamaah yang duduk di bawah satu pemerintahan orang Islam yang telah disepakati, mereka tidak mengangkat senjata melawan pemerintah ini. Kenapa tak boleh angkat senjata? Kerana Nabi tak bagi. Nabi tak bagi. Tak puas hati, nasihat. Tak puas hati, gunakan saluran undi. Itu saluran yang ada. Saluran undang-undang. Nak angkat senjata tak boleh. Ini metodologi ahli sunnah. Kalau kita benarkan satgi, dia menjadi syiar kepada khawarij yang membenarkan kita lawan pemerintah angkat senjata. Yang ni syiar khawarij. Ya, syiar khawarij. Baik.